Kita sambung kuliah kita di sini dalam kitab ringkasan daripada Sahihul Bukhari. Hadis yang ketiga berkaitan dengan janji setia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, hormati ahli jawatan kuasa, para pegawai, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat dan kurniaan, dan kita melapangkan masa kita pada malam ini untuk berada di rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita sambung kuliah kita di sini dalam kitab ringkasan daripada Sahihul Bukhari. Hadis yang ketiga berkaitan dengan janji setia. Hadis daripada Ubadah bin Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bai'uni ala tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtan taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf ila akhir hadis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini berkaitan dengan janji setia yang telah diambil oleh Rasulullah kepada para sahabatnya untuk sama-sama mempertahankan agama dan akhirnya dapat mempertahankan Islam, mempertahankan Rasulullah, mengajak orang Islam beriman kepada Allah, menjadi kelompok dan meluaskan usaha dakwah khususnya di bumi Madinah dan masyarakat Arab seterusnya. Dinamakan dengan bai'ah, janji setia. Janji setia ini diambil ataupun dibentuk oleh Rasulullah dengan para sahabat untuk membentuk suatu kumpulan, suatu ketumbukan di kalangan para sahabat yang menjadi pendukung kepada agama. Mereka ini dikumpulkan dan diberikan janji setia oleh Rasulullah supaya dapat menjadi pendukung kepada baginda. Baginda buat gerakan dan membentuk kumpulan. Mana-mana kerja-kerja agama ini biasanya dia kerja bermula dengan gerakan. Setelah kesedaran Islam itu timbul, maka Islam ini perlu digerakkan. Bila kita berada di satu tempat yang ramai orang bukan Islam ataupun mana-mana tempat sekalipun ada orang Islam, kita perlu gerakkan. Contohnya bila ada taman baru yang mula didiami oleh orang Islam, kita kena gerakkan untuk membentuk surau. Untuk membentuk surau ini bukan kerja seorang-seorang, bukan kerja pengerusi persatuan penduduk, tetapi kerja semua orang Islam yang perlu untuk bersatu padu, perlu untuk menggembeling tenaga untuk membentuk surau ini, mencari dana, tempatnya, dia punya lokasi, dia punya plan, kosnya, pendaftarannya, contohlah. Untuk membentuk surau ini kena carilah pendukung-pendukungnya, orang yang mampu dan boleh
untuk sama-sama membentuk. Kalau tak jawatankuasa pun mula dibincangkan. Bila mula menggerakkan itu, itulah yang mula dipanggil dengan gerakan. Gerakan. Dalam konteks kita, yang saya sebutkan tadi, contohnya di taman baru. Contohlah kita dalam konteks di Selangor ni, bila buka taman baru, kita nak bentuk surau. Nak bentuk surau ini, kan, apabila taman itu ramai, ada di kalangan orang Islam, di kalangan orang bukan Islam, bentuk pula jawatankuasa penduduk. Kemudian jawatankuasa penduduk tu mungkin kalau ada dalam jawatankuasa tu orang Islam, orang bukan Islam, takkanlah jawatankuasa itu nak membentuk surau. Perlu ada satu jawatankuasa lain yang perlu dibentuk untuk kita cari orang yang boleh berfikir secara serius. Membentuk orang berfikir secara serius ini, tak semua orang sedia untuk berada dalam jawatankuasa berkenaan. Kalau tak jawatankuasa pun perbincangan itu, siapa yang sedia untuk memberi pandangan, idea, masa, tenaga, kan? Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dulu. Bila Rasulullah berada di Madinah, dia berada di Mekah, yang mula-mula masuk Islam beberapa orang ni, maka baginda gerakkan 2-3 orang, 4 orang di kalangan kaum kerabatnya yang terdekat, isterinya mula gerak. Bila Islam ingin disebarkan pula ke Madinah, maka Rasulullah berfikir macam mana nak sampaikan Islam dekat sana. Mesti ada pendukung-pendukung yang mula untuk diberikan tugas dan juga dikenal pasti siapakah yang boleh dan bersedia menerima agama. Dan inilah mula yang dipanggilkan janji setia itu, dan itu terbentuklah akhirnya perjanjian Rasulullah dengan para sahabat. Sebelum saya memperincikan cerita tentang bai'ah ni tuan-tuan, mari kita tengok kenapa Islam ini perlu dikembangkan. Ada orang menyebutkan bahawa Islam ni agama yang ekstrim, agama yang taksub. Kenapa ekstrim? Kenapa taksub? Kerana dia menganggap dirinya yang betul. Kerana dia menganggap Islam sahaja yang betul. Bila menganggap Islam sahaja yang betul, ini taksub, ini ekstrim. Apa tanda yang kita mendakwa Islam agama yang betul? Sebab dalam Islam ni ada prinsip dakwah, ada gerakan dakwah, ada usaha dakwah. Tuan-tuan, kenapa perlu ada usaha dakwah ini? Usaha dakwah ini perlu kerana kita meyakini Islam satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, manakala agama yang lain Tuhan tak terima. Oleh kerana agama lain Tuhan tak terima, maka dalam Islam ada tugas dakwah supaya dapat disebarkan Islam ke seluruh dunia, disebarkan mesej Islam. Pasal apa nak sebar? Sebab agama lain dalam keyakinan kita tidak diterima di sisi Allah. Kalaulah agama lain pun benar, betul, maka perlu tak orang Islam berdakwah? Perlu tak Rasulullah berdakwah? Menyampaikan Islam? Kalau orang Arab jahiliah pun betul juga, agama lain pun betul juga. Apakah perlu untuk dilaksanakan kerja-kerja dakwah ini? Kerja dakwah apabila kita meyakini Islam satu-satunya agama yang betul, dan itulah yang wujud dalam prinsip tauhid. Satu sahaja agama yang betul, agama yang lain salah. Mati dalam agama yang lain tak diterima di sisi Allah, dan dia penghujung cerita kehidupannya berada dalam kemurkaan dan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Atas asas itulah dakwah dilakukan untuk disebarkan supaya orang lain boleh menerima Islam sebagai satu agama. Maka timbullah dakwaan. Islam ni ekstrim, dia je yang betul, orang lain salah. Tuan, apakah betul itu prinsip dan konsep ekstrim? Kan, melampau.
Ekstrim ni tuan-tuan, apabila kita memaksa orang menerima pandangan kita dengan keras, tanpa ada alasan. Baik kau kena terima pandangan aku, ni yang betul. Kan? Apabila menggunakan kekerasan seperti itu, membertetuli, maka di situlah akhirnya kalau orang tak terima, dia akan penampar, dia akan pelempang, dia akan paksa. Adakah Islam secara paksaan? Kita pun tahu masuk Islam bukan dengan cara paksa. Maka bagaimana menjawab tohmahan, dakwaan mengatakan bahawa Islam agama yang ekstrim? Macam mana kita nak jawab? Kita kata bukan ekstrim, kerana Islam ini agama yang berasaskan hujah, dalil, bukti, fakta, alasan, justifikasi. Kan? Bukan emosi yang tak ketahuan. Dia ada hujah, ada fakta, ada bukti. Contohnya tuan-tuan, kalau disebutkan Al-Quran itu sebagai kitab yang tak ada orang yang boleh menandingi, tak ada orang yang dapat mencipta seperti mana Al-Quran, kita kata ini kitab yang paling benar. Kita ni ekstrim ke tidak? Ekstrim ke seperti itu? Kan? Kerana secara realitinya, mana ada orang yang boleh cipta Quran? Tak ada orang yang boleh cipta seperti mana Al-Quran. Ada usaha-usaha dibuat tapi tak jadi. Usaha-usaha dibuat tak serupa Quran. Usaha-usaha dibuat nampak ayat tu macam tunggang langgang, tak sesuai. Contohnya dia buat Al-Quran, dia buat surah gajah. Dan Al-Quran ada tak surah gajah? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu surah gajah. Tuan-tuan, dalam Al-Quran ada surah Baqarah, surah apa? Surah lembu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada surah Al-Fil, surah gajah. Alam tarokai, alam tarokai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini surah apa? Surah Al-Fil, surah gajah. Adalah usaha orang buat surah gajah. Dia buat Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil, kamu tahu gajah tu apa? Lahu khurtumun tawil, gajah ni ada belalai panjang. Cerita gajah ada belalai panjang ni cerita untuk kanak-kanak tadika nak diperkenalkan rupa gajah. Dalam Al-Quran ni sebut alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tak tengok ke apa yang Tuhan telah buat kepada tentera gajah? Kan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kan ayatnya lain. Kan? Berlapis-lapis maksudnya. Cerita tentang gajah ni ada belalai. Apa nak cerita gajah ada belalai? Ini bukan buku kanak-kanak. Bila dibaca pun sebab itu kalau dikatakan bahawa Islam ni ekstrim, tak, kita bukan agama yang ekstrim dengan maksud kita ni berkeras tak ketahuan, tidak. Kita agama yang berasaskan kepada fakta, bukti, dalil, hujah. Kan? Kita memberikan alasan. Kalau tak terima, kenapa tak terima? Mari kita bincang, mari kita dialog. Kalau kau nak debat pun boleh. Kan? Tak ada masalah, kita sedia untuk berdepan dengan hujah-hujah kita dan bukti-bukti kita. Dan ini bukan bererti kita ekstrim tak ketahuan. Sebagaimana yang ada sesetengah pihak yang mendakwa seperti itu, kerana Islam agama yang berasaskan kepada dalil, bukti, hujah, yang menjadikan kita orang yang bukan yang ekstrim tak ketahuan, yang taksub membabi buta. Tetapi bila kita kata sesuatu, mendakwa sesuatu, kita memberikan alasan begini. Yang jadi ekstrim, kalau kau paksa, kau terima ni, yang ni warna biru, kau kena terima. Pasal apa warna biru? Tak, kau kena terima ni warna biru. Kau tak terima ni, aku tampar. Paksa orang terima benda yang salah, benda yang tak ada hujah. Ini dia akan bawa kepada ekstrim, akan bawa kepada ganas sebab tak ada bukti, emosi, paksa orang tak ketahuan.
Tapi kalau kita memberikan alasan kenapa ini warnanya hijau, buktinya begini, ini begini, ini begini, ini begini, hujahnya begini, alasannya begini, faktanya begini, datanya begini. Kau nak apa lagi? Ini caranya begini. Maka kalau orang tak terima tu, kata kita ekstrim, ini satu pandangan yang silap. Kan? Sebab tu kalau kita menjalankan usaha dakwah ini kan, dengan maksud kita berusaha menyampaikan dan menyebarkan mesej Islam kepada orang lain, untuk nak bawa, nak menyelamatkan umat manusia kepada kebenaran, bukanlah bererti ekstrim, tetapi kita berusaha menegakkan prinsip dan ajaran dan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun yang kita cakap ini, yang kita sebut ini adalah perkara yang betul, perkara yang benar, perkara yang pasti akan berlaku. Kebangkitan semula, akan berlakunya hari akhirat, kematian, semua ni akan berlaku, betul. Tetapi memang akan ada manusia-manusia yang tidak menerima kebenaran. Memang akan ada manusia yang menolak kebenaran. Akan ada manusia yang menentang kebenaran. Ada berapa level? 4 level. Yang pertama, dia menentang. Dia menentang. Yang kedua, kan, dia tak menentang, dia menolak. Menentang ni dia punya action lah, kan? Dia punya proaktif menolak. Dia yang kedua, dia tak adalah sampai menentang sangat, tapi dia tak terima, dia menolak. Kan? Cakap dia tak terima, dia menolak. Tapi tak adalah sampai agresif menentang, tak. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia tak peduli. Kita cakap masjid, surau, dia tak peduli, dia tak kisah. Kan? Kita cakap benda betul, benda benar, benda apa, dia tak peduli. Dia tak, yelah, dia kata tolak pun tak. Tapi dia tak peduli, tak korang lah. Kan? Korang masjid nak datang, nak bagi duit, nak bagi duit, korang pergilah. Kan? Dia tak adalah nak tolak. Kan? Ini level yang ketiga. Level yang pertama dia menentang, level yang kedua dia menolak. Kan? Level yang ketiga ni dia tolak pun tak, apa tak, tapi dia tak nak lah gitu, kan. Jadi ada 3 bentuk, ada 3 level bila orang tak menerima kebenaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila disebutkan janji setia, ini adalah usaha untuk nak mengikat mereka-mereka yang boleh menjadi pendokong kepada agama. Kenapa perlu diikat, perlu dicarikan pendokong-pendokong ini? Kerana kalaulah usaha dakwah ni tak dicari mereka-mereka yang mendokong. Contohnya tuan-tuan, kalau kita masuk Taman Baru, kan, kita pun seorang-seorang tak adalah nak mengusahakan untuk membentuk surau. Tak terbentuk surau, tak bangun surau. Perlu cari orang, perlu cari mereka yang boleh jadi imam, jadi bilal, kan, yang boleh nak gerakkan. Apatah lagi kalau tempat kosong, apa pun tak ada, nak cari duit, nak bangunkan, bukan 100,000, kan, mungkin makan lebih daripada 1 juta dengan kos yang ada pada hari ini. Macam mana nak cari duit tu? Bukan boleh fikir seorang-seorang. Kan? Mungkinlah kalau dia banyak duit tu tak apalah, tapi rata-ratanya kan kita memerlukan kepada pendokong-pendokong ini. Pendokong-pendokong inilah yang dibentuk oleh Rasulullah untuk nak bawa kebenaran yang bagi dia perjuangkan pada masa itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita bercakap tentang janji setia untuk nak menegakkan agama dan kebenaran ini, saya sebutkan tadi ada orang yang tak terima kebenaran. Pelik tak? Kan? Tak pelik, tuan-tuan. Logiknya, kita cakap benda betul, benda fakta, benda bukti, sepatutnya orang terima. Kan? Sepatutnya orang boleh terima benda-benda betul yang kita cakap. Kan? Ini warna biru, kan, orang boleh terima. Yang ini warna hijau, sepatutnya orang boleh terima. Tetapi realitinya, tuan-tuan, bila berkait dengan keyakinan agama ini, kan, ada orang yang menolak. Kenapa? Ada beberapa sebab. Ada 7-8 sebab
orang menolak kebenaran ini? Yang pertama, dia tak tahu. Yang pertama sebab dia tak tahu. Dia tak faham. Dia tak tahu yang contohnya musim orang buat ibadat korban. Kan, kenapa perlu kan di semelih ni orang Islam ni, kenapa perlu masalahnya? Adalah dulu orang menulis kan, kenapa perlu adanya konsep korban ni? Kan korban ni macam ekstrim, dia kata korban macam-macam lah. Dia tak tahu. Kadang-kadang dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Dia berasa dia tahu. Akhirnya dia tak terima, dia tolak. Nak buat macam mana? Kita kesian kepada orang yang seperti ini. Kita cuba bagi tahu kan, mungkin satu masa nanti dia akan tahu kan. Sahabat-sahabat Nabi pun begitu juga tuan-tuan. Ada di kalangan para sahabat yang masuk Islam awal, ada yang masuk Islam pertengahan, ada yang masuk Islam lambat selepas Nabi dapat menawan semula kota Mekah baru masuk Islam. Ada sahabat yang awal memeluk Islam, Sayyidina Ali awal masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar awal masuk Islam. Lambat sedikit daripada Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dah bergaduh-gaduh orang Islam, Rasulullah minta doa, ya Allah kuatkanlah agama ini dengan 2 Umar kan. Allah Ta'ala kurniakan Sayyidina Umar masuk Islam kan. Kemudian lepas itu pula ada orang yang masuk Islam selepas Nabi menang dalam peperangan Badar. Lepas itu pula, maknanya begitulah tuan-tuan kan. Di kalangan para sahabat pun tak sama mereka memeluk Islam. Ada yang awal, ada yang lambat. Yang lambat memeluk Islam contohnya anak Abu Jahal sendiri, Ikrimah bin Abu Jahal. Lambat selepas pembukaan kota Mekah baru masuk Islam kan. Dah perang dah Rasulullah, Abu Sufyan dah perang dah Rasulullah. Dia yang bagi duit, bagi finance kan, bagi kelengkapan untuk nak serang kota Mekah, nak serang di dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud. Dia tak tahu pada masa itu. Hidayah tak sampai lagi. Akhirnya kan barulah sampai hidayah, dan selepas di pembukaan kota Mekah mereka memeluk Islam. Kejahilan, dia tak tahu antara punca utama kepada orang menolak kebenaran. Jadi macam mana cara? Kitalah yang usaha bagi tahu, kitalah yang WhatsAppkan, kitalah yang dakwahkan, kitalah yang cakapkan, kitalah yang membina hubungan baik dengan dia. Bukan kita seorang je nak pergi surau, dia pun nak pergi surau juga. Dia tak tahu, kita cubalah berbaik-baik dengan dia, membina hubungan baik dengan dia. Mudah-mudahan dia dapat jadi baik kan. Kalau tak sekarang, mungkin 10 tahun akan datang. Kalau tak 10 tahun akan datang, mungkin dia dah tua esok. Mungkinlah harap-harap dia ada kesedaran. Yang kedua, kenapa orang tak terima kebenaran, ataupun orang menolak kebenaran, ataupun orang menentang kebenaran? Yang kedua, sebab sombong. Sebab sombong. Sombong ni orang besar diri. Sombong ni dia rasa dia hebat. Sombong ni kalau bahasa sekarang ni, kalau sembang dengan dia, gajah pun terbang. Ini bahasa orang sekarang lah. Sembang gajah terbang, dia katakan. Orang begini kan sombong. Bila sombong sembang dengan dia, semuanya hebat. Susah nak ditegur. Susah kita nak nyatakan pandangan kita kerana dia betul belaka. Dia power semua keadaan. Jadi sombong yang paling tinggi daripada perspektif agama kita ialah apabila tidak menerima kebenaran dan merendah-rendahkan manusia. Nabi ada sebut al-kibru batarul haqqi. Sombong ini dia menolak kebenaran. Wa ghamtin nas, dan dia merendahkan manusia. Ini sombong. Macam mana kalau berlaku tu pada kita? Kan, na'udzubillah. Antara cara yang boleh untuk menghilangkan penyakit sombong ini ialah dengan banyak berdoa kepada Allah. Doa ni tuan-tuan, orang sombong payah nak berdoa. Orang yang sombong susah nak berdoa. Dia nak doa apa? Sebab apa nak doa? Sebab dia dah ada rumah, ada duit, ada kereta, ada pangkat, ada everything, semua dah ada. Dia nak doa apa? Dia rasa nak doa apa? Semua dah ada, okey. Tak ada sakit, tak ada apa, okey je. Kan? Orang yang berdoa
Kita yang berdoa apabila kita merasa kekurangan, walaupun Tuhan dah beri macam-macam kepada kita, tapi tak, dia masih lagi merasakan dia lemah, kan? Duit yang dia dapat, harta yang dia dapat, pangkat yang dia dapat, ni bukan usaha dia, ni Allah Ta'ala yang beri. Dia usaha, kan? Bukan sebab usaha dia, tapi adalah dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Dia doa, dia minta tolong, dia puji Allah Ta'ala, boleh menghilangkan penyakit sombong dan mudah nak menerima benda-benda betul apabila diajukan kepada dia. Tapi kalau payah nak berdoa, susah nak datang masjid, payah, kan? Itu antara sebab kenapa orang menolak kebenaran. Yang ketiga, tuan-tuan, kenapa orang payah nak menerima kebenaran ini? Kerana dia sibuk dengan urusan dunianya, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sibuk dengan harta, sibuk dengan duit, sibuk dengan sibuk dengan perniagaannya, sehingga dia lupa tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim. Lalu dia tak ada peluang untuk nak menerima benda-benda ni. Tak ada peluang dia nak mendengar pengajian, tak ada peluang dia nak mendengar benda-benda baik, tak ada peluang sebab dunianya dunia yang sibuk dengan perkara-perkara berkenaan. Jadi sebab itu, kan, mereka ini kadang-kadang perlu untuk kita lah, bukanlah bercakap kepada orang lain, kan, kepada kita sendiri, kan, perlu melapangkan masa. Sebab kadang-kadang orang ni nak mencari masa lapang. Nak mencari masa lapang. Nak mencari masa lapang ni memang kadang-kadang tak ada masa lapang, kan? Mencari masa lapang kadang-kadang mungkin tak ada, tapi kalau melapangkan masa, insya-Allah akan ada masa yang lapang. Menanti masa lapang ni entahlah, kan? Memanglah kalau yang berkerjaya, kan, macam-macam yang mungkin dia perlu buat, tapi cubalah mencari masa lapang. Lapangkan masa. Mencari masa lapang kadang-kadang tak ada. Lapangkan masa untuk berbuat sesuatu bagi ada hubungan baik dengan Quran, dengan agama, dengan ni, mudah-mudahan boleh menerima kebenaran. Yang keempat, kan, kenapa orang susah atau payah nak menerima kebenaran ini? Apabila ingin melihat bukti. Ingin melihat bukti baru nak percaya. Agama ni, tuan-tuan, kadang-kadang orang nak tengok bukti. Macam mana kalau dilaksanakan perkara-perkara agama ini, apa akan dapat? Apa aku dapat? Boleh tak jadi begini? Boleh tak jadi begitu? Boleh tak begitu? Boleh tak begini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebahagian daripada agama ni, hukum-hukum agama ni memerlukan kepada kita yang usaha untuk membuktikan kebenaran Islam. Bukan menanti bukti baru nak percaya. Kerana perintah-perintah agama ni ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Perintah agama dalam Al-Quran, Al-Quran itu sendiri merupakan bukti. Al-Quran itu merupakan bukti. Kenapa Al-Quran merupakan bukti? Kerana Quran ni bukan manusia yang buat. Quran bukan manusia yang buat. Bila Tuhan suruh cakap begitu, kan, contohnya derma. Contohlah derma. Kalau kamu derma akan digandakan sekian. Disebutkanlah hadis, malaikat akan doakan orang yang derma ni dengan mendapat keuntungan, mendapat ganti. Orang yang tak derma mendapat kemusnahan, kan? Ini memerlukan kepada keyakinan. Nak tengok bukti dulu. Saya derma RM10, nak tengok kalau saya dapat RM10 kalau orang bagi. Memanglah tak ada, kan? Kalau ada, Alhamdulillah, kan? Tapi nak tengok bukti dulu baru nak percaya, susahlah, kan? Dalam agama kita laksanakan, kita buat, akhirnya pengalaman kita, tuan-tuan, pengalaman saya, kita akan dapat lihat bila kita menyumbang, ada je jalan yang Tuhan lorongkan kepada kita untuk memudahkan urusan kita. Malahan kadang-kadang dapat lebih banyak lagi daripada apa yang kita sumbangkan, kan? Contohnya lah, kan? Begitu juga dengan hukum hakam yang lain, sembahyang, puasa, zakat, haji, muamalatnya, munakahatnya, dalam hukum jenayahnya. Bila kita laksanakan, bila kita buat, akan ada kebaikan-kebaikan, keberkatan yang Tuhan akan berikan. Memanglah tak nampak, nak tunggu nampak, payahlah dulu. Buat dulu, insya-Allah Tuhan akan bukakan ruang-ruang keberkatan itu yang kita akan nampak kebaikan-kebaikannya. Dengan kata lain, orang Islam
melaksanakan agama untuk membuktikan kebenaran Islam. Kan? Kebenaran Islam siapa yang nak buktikan? Kita lah. Al-Quran tu ada, panjang ni Al-Quran. Banyak Al-Quran. Al-Quran ini yang nak buktikan apa-apa yang dapat dalam Al-Quran ni kita lah. Kita lah dalam apa jua bidang. Mungkin dalam bidang sains, mungkin dalam bidang teknologi, ada bidang engineering, sains komputer, apa-apa bidang-bidang. Bukanlah nanti bidang agama ustaz je. Kan? Dalam bidang-bidang yang lain perlu untuk dikeluarkan dan dibuktikan mana yang disebutkan bukti kepada kebenaran Islam. Mana yang disebut bila kita laksanakan menghapuskan riba, bawa kebaikan kepada masyarakat. Bila dilaksanakan zakat, hukum zakat dapat membawa keberkatan kepada masyarakat. Macam mana kita yang perlu untuk membuktikan perkara berkenaan. Kalau menanti bukti baru nak percaya, pakai sampai sudahlah tuan-tuan. Kan? Dia tak tengok Tuhan. Aku nak tengok Tuhan baru nak percaya. Macam orang atheist. Nak tengok Tuhan baru nak percaya. Mana kita nak tunjukkan Tuhan? Allah Ta'ala berikan kepada kita bukti untuk kita percaya. Bukti-bukti ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita yakin dan untuk kita percaya. Kan? Dalam agama kita diberikan bukti. Dalam bab ketuhanan kita diberikan banyak bukti. Tuhan tak ditunjukkan kat dunia ini. Kita tak dapat melihat Tuhan kat dunia ini. Di akhirat lepas mati esok ada peluang. Kan? Kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tengok dulu baru nak percaya. Tak adalah. Kan? Sebab dunia ni tempat ujian. Kalau orang masuk periksa, kan, soalan pun ada, jawapan pun dah ada. Ini periksa ke latihan? Kan? Kalau masuk periksa, kan, soalan pun dah ada, jawapan pun semua dah siap dah ada. Kan? Ini bukan periksa, ini latihan. Kan? Latihan ni kena study dulu. Kalau periksa ni kena study dulu, jawapan tak ada kat depan. Nak menguji sejauh mana kemampuan kita untuk menjawab. Tapi kalau dah ada tunjuk bukti, hilanglah nilai ujian di situ. Itu namanya latihan. Kan? Sebab itu kita orang Islam membuktikan kebenaran agama, tetapi orang kafir menolak bukti. Tetapi orang munafik dia mengejek-ngejek bukti. Tapi orang munafik mempermain-mainkan bukti. Orang munafik ni perangai dia suka mengejek, kan? Suka menganjing, istilah sekarang lah. Mengejek, kan? Apa-apa yang berkaitan dengan agama lah tuan-tuan, dia suka mengejek-ngejek. Perangai mengejek-ngejek ni kita minta simpang kalau ada berlaku, supaya kita tak termasuk dalam kalangan orang yang munafik. Banyak cerita kisah dalam Quran orang munafik ini suka mengejek, mempersendakan agama, mempersendakan kebenaran. Manakala orang fasik, kan, dia nak tengok bukti baru nak percaya. Takkanlah kita nak berada pada golongan yang nak tengok dulu baru nak percaya. Sebab kita dah mempercaya Al-Quran, kita yakin apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kita berusaha membuat penyelidikan, membuat kajian untuk membuktikan bagaimana tentang soal halal haram, tentang soal jual beli, tentang soal teks, percukaian dalam Islam. Macam mana Islam dalam soal percukaian yang bagi saya belum well develop lagi. Kan, perbankan Islam telah dibangunkan sejak daripada tahun 84 lagi, well develop lah sekarang. Kan, dan dalam soal perbankan, tapi percukaian belum lagi dapat kita ketengahkan. Adalah usul-usul awal tapi belum lagi diterima dalam soal percukaian. Kita yakin percukaian cara Islam, kan, mampu dan dapat memberikan dasar fiskal yang baik dalam soal kewangan negara. Bagaimana? Itu perlu kepada kajian yang mendalam dalam soal perkenaan dan political will untuk tujuan itu. Dan yang dirahmati Allah, yang kelima, kenapa kan benda-benda ni orang tak terima? Kerana dengki. Kerana dengki. Kenapa dengki tuan-tuan? Dengki ni, kan, kita ni bukan tak tahu dia tu betul. Dengki ni bukan tak tahu dia tu benar apa yang dia bawa, betul apa yang dia cakap, bukan tak tahu. Tapi oleh kerana, kan, kita rasa tak senang di atas, bukan kita lah, kan, kita takkan kita nak dengki orang, kan. Oleh kerana ada sikap tak senang di atas kelebihan-kelebihan yang dia ada, di atas kurniaan yang dia dapat lebih daripada orang lain, hati jadi tak senang. Bila hati tak senang, maka kita nak maka adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menjatuhkan,
usaha untuk menidakkan, usaha untuk nak menterbalikkan dia punya pencapaian itu. Kenapa perkara itu berlaku? Takkanlah dia tu betul, dia tu baik, dia tu benar. Kenapa kau nak jatuhkan? Ini sikap yang tak menerima kebenaran dan menolak segala bukti-bukti yang datang dalam agama. Yang keenam ialah malas. Kan? Malas ni orang kata tak ada ubat. Orang kata tak ada ubat. Kan? Malas ni perlu disedarkan. Tak ada ubat tu wallahualam lah. Kan? Mungkin ubatnya matilah. Tapi bukan boleh untuk kita sedarkan. Mungkin kadang-kadang yang boleh mengubat malas ni ialah masa. Kan? Mungkin masa muda ni dia taklah rajin sangat. Mungkin masa. Tapi kita doakan dia dapat hidayah awal lah. Kan? Malas. Malas ni kan memerlukan, sebab bila berpegang dengan kebenaran ini, dia memerlukan tenaga. Kan? Dia memerlukan kepada usaha. Tuan-tuan, kalau kita bandingkan antara kita orang Islam dalam soal ibadat ini, kan, kita ni hari-hari pergi masjid. Kan? Masjid kita ni hari-hari kita pergi. Kan? Tempat ibadat orang Islam ni hari-hari penuh. Ada yang hariannya 5 kali sehari. Ada yang mingguannya, ada yang tahunannya. Dah. Kalau kita tengok rumah ibadat orang lain, dia punya imarahnya mungkin tak sama macam kita hari-hari, 5 kali sehari. Komitmen lebih. Kan? Banyak yang nak kena buat, yang nak kena tahu. Sekolah agama, kita ada. Orang Islam ada sekolah agama. Ada universiti Islam. Kan? Agama lain dia taklah sampai ada universiti. Kita ni tuan-tuan dekat satu Malaysia ni, boleh satu negeri ada satu universiti Islam. Kolej, paling tidak kolej universiti Islam. Selangor kita ada universiti Islam Selangor. Kan? Kalau kita ada juga universiti Islam antarabangsa, universiti sains Islam Malaysia. Kita ada fakulti pengajian Islam. Kita ada kolej universiti Islam, macam-macam negeri banyak. Universiti macam-macam tuan-tuan. Ada agama-agama lain yang banyak dia punya pengajian-pengajian seperti mana yang ada dalam Islam. Banyak benda yang ada dalam agama kita ni yang perlu diketahui, perlu diselidiki, perlu dibangunkan, perlu dikembangkan. Kan? Perlu kepada kajian-kajian yang lebih mendalam. Kan? Bukan sekadar kita belajar itu sahaja, tapi perlu dikembangkan daripada masa ke masa, supaya memastikan Islam ni relevan dalam keadaan semasa. Bukan Islam ni simpan duit bawah bantal je tak. Kan? Perlu dikembangkan caranya, bagaimana perbankan tu, prinsipnya macam mana perlu dikembangkan. Percukaian macam mana perlu dikembangkan, perlu kepada kajian-kajian yang mendalam. Agama lain tak ada seperti mana kita dari sudut pengajian itu. Kan? Kita ada sekolah agama, kan, universiti setiap negeri. Nak ceritanya besar. Kan, skop dalam agama Islam ni sangat besar dan sangat luas skopnya. Sebab tu orang malas banyak benda yang nak kena ni. Memang mungkin berlaku. Kan, sebab nak tahu tu banyak benda yang nak diketahui. Sebab tu perlu disedarkan. Perlu diberikan kesedaran. Kesedaran ini kita panggil dengan al-wa'yu, kesedaran. Tahu lain, sedar lain. Tanya orang Islam yang naik motor, yang mak motor tu kan, tahu semayang. Tapi semayang tu wallahualam. Kan? Ramai orang Islam tahu semayang, tapi belum tentu dia semayang. Nak laksanakan semayang ini perlu kepada kesedaran. Perlu kepada kesedaran. Kesedaran inilah yang membentuk semangat, motivasi, kan, yang perlu untuk diberikan dan dikukuhkan keyakinan orang Islam untuk melaksanakan perkara berkenaan. Yang ketujuh tuan-tuan ialah kenapa orang tak nak terima, kenapa orang menolak, kenapa orang benci kepada kebenaran, kerana takut kepada ancaman. Takut kepada ancaman. Apa yang dia takut terancam? Kalau aku cakap nanti karang, kadang orang marah aku. Kan? Kalau aku cakap karang, sudahnya aku kena buang tempat kerja, ataupun dipindahkan tempat lain, ataupun begini. Senyap sudahlah. Kan? Senyap sudahlah. Kan? Biarlah. Kan? Benda tak betul tu berlaku. Islam dia tidak bersifat sedemikian. Kan?
tetapi perlu dijalankan dengan cara yang berhemah, kan? Bukanlah main tegur tak ketahuan, memerlukan kepada kebijaksanaan, menggunakan saluran yang betul, perlu kepada kaedahnya, sebab menegur ni pun taklah mudah juga, kan? Bukan mudah juga kita nak cakap benda yang salah dekat orang lain, kan? Apa salahnya, di mana masanya, apa bendanya, kan? Supaya orang yang disebutkan itu tak ada alasan lagi, nampak jelas bukti, kan? Ataupun kita menegur secara umum bergantung kepada kebijaksanaan. Tapi ada orang yang takut kepada ancaman, sebab mungkin dia cakap itu ada pihak yang tak menggemarinya, ada yang mungkin pihak, contohlah tuan-tuan, ada pernah saya duduk di satu tempat sebelum saya pindah ke Kuala Lumpur ni, kira-kira dalam 20 tahun yang lalu lah. Tahun 2002 lah, 2003 kan. Dia ni kerja di satu tempat di bahagian immigration, kan. Antara tempat yang memerlukan kepada permohonan untuk dapatkan pelesenan ini ialah kena pergi kepada immigration, kan, dapatkan sokongan apa semualah, kan, nak wujud kelab malam. Antaranya ialah ke immigration. Bila dilihat di tempat itu pada tahun berkenaan lah, banyaknya pusat-pusat hiburan seperti ini tak sepadan dengan jumlah orang bukan Islam. Cuma banyak, dia rasa macam tak kenalah, dan dia rasa perlu bertanggungjawab kalau ada permohonan ni, kan. Dia rasa tak perlu ada banyak-banyak sangat seperti ini kalau ia pun perlu untuk orang bukan Islam. Lalu dia cakap orang tak suka. Dia kata, aku cakap sekarang orang tak gemar, orang tak suka dekat aku, kan, orang marah, kan. Maka apa yang dia buat, kan, tadilah, kan, dia nampak ada permohonan tu, dia kata, Ustaz, saya ambil permohonan tu, saya masuklah mesin scratch, Ustaz, masuk. Sebab tak tahu je, Ustaz, dia kata, kan. Dia kata begitulah, kan. Wallahualam. Antara akhirnya dia dipindahkan tempat yang jauh, kan, daripada tempat kerja dia itu, kerana ancaman, kerana mungkin ada orang yang tak suka dengan perkara-perkara betul yang mungkin dia dilakukan itu, kan. Apapun tuan-tuan, kan, perkara ini memerlukan kepada kesungguhan supaya berhadapan dengan tekanan dan ancaman, dan memerlukan kepada keikhlasan dan keberanian. Azan juga, silakan azan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Yang terakhir, manusia menolak kebenaran ialah, ataupun tak menerima kebenaran ialah belum sampai masanya. Belum sampai masanya. Antara contoh belum sampai masanya ialah belum sampai hidayah kepada dia. Antara contoh lain kalau disebutkan belum sampai masa ni ialah perbincangan yang tertentu mungkin tak sesuai untuk nak diperkatakan di hadapan dia. Contohnya budak sekolah rendah, kita nak cerita tentang konflik rumah tangga, tak faham dia cerita konflik rumah tangga, kan. Budak sekolah menengah nak cerita tentang isu perbankan Islam macam mana, mungkin tak sampai maksud lagi nak sampai kepada dia, mungkin dia persepsi dia tak faham. Tak apalah, belum sampai masa lagi nak cerita, kan. Ada benda-benda perbincangan yang mungkin tak sesuai untuk kita cerita kepada kumpulan yang tertentu, orang yang tentu, kerana dia belum sampai masa, ataupun belum ada maklumat yang cukup untuk dia memahami perkara-perkara begini. Tak apalah, belum sampai masanya lagi, mungkin satu masa nanti dia akan faham, kan. Macam contoh cerita budak tadilah, kan, nak cerita tentang konflik rumah tangga begitu begini, dia tak faham tentang perkara itu sebab belum sampai masa lagi untuk dibincangkan di hadapan dia. Sebab itu perkara ini memerlukan kepada kesabaran. 7-8 perkara yang saya sebutkan tadi memerlukan kepada kesabaran untuk dilaksanakan oleh orang Islam. Maka atas asas itulah hadis yang ketiga ini akan menyebutkan tentang isu bai'ah, isu janji setia, membentuk kumpulan-kumpulan pendukung untuk melaksanakan agama. Contoh yang praktikal yang saya sebutkan tadi dalam konteks kita di Malaysia ini ialah bila kita buat perumahan baru, ramai orang mula duduk, kita nak bentuk surau, nak bina surau. Nak bina surau ini kadang-kadang tak semua orang suka. Bukan orang bukan Islam, orang Islam sendiri, kan, ni duit
banyak sangat duit nak kena buat ni, dia malas nak fikir, dia susah nak fikir, banyak benda lain yang mungkin dia nak fikir. Memang adalah orang yang mungkin sibuk dengan kerjayanya, dia mungkin tak ada masa nak sit down. Mungkin orang yang dah pencen ataupun orang yang ada masa yang banyak, boleh dikembelingkan tenaga ini, dibentuk pendukung, dibentuk jawatankuasa, dibentuk kalau tak belum jawatankuasa lagi kumpulan perbincangan. Ini memerlukan kepada orang yang kuat lah, orang yang sedia melapangkan masa kan. Itu contoh kalau dilihat dalam konteks kita pada hari ini kan. Begitu juga dalam konteks-konteks yang lain, memerlukan kerja-kerja agama ni memerlukan kepada pendukung-pendukung. Kalau tak ada pendukung, macam mana nak wujud, macam mana Nabi nak kontak orang Madinah. Hadis ini cerita tentang Nabi kontak orang Madinah ketika mana mereka datang menunaikan haji pada tahun sebelum baginda berhijrah tu, 2 tahun sebelum tu. Orang datang, Nabi cari kaki dululah, istilah kita sekarang, cari kaki dulu, cari link dulu. Orang Madinah nak datang sini, Nabi tak pergi ke Madinah, cari link dulu, siapa-siapa yang boleh ni. Bila dapat link kan, Nabi bentuk kumpulan, tahun depan korang datang kan. Mula-mula tahun itu Nabi dapat 6 orang. Tahun nextnya dapat ramai lagi, sehingga dapat diwujudkan, dipanggil dengan Bai'ah Aqabah yang pertama dan yang kedua. InsyaAllah bab yang berkaitan dengan Bai'ah ini, hari ini kita bincang introduction. Kenapa perlunya kepada kumpulan-kumpulan pendukung-pendukung ini kan, sebagai satu belakang nak faham tentang bai'ah. Kenapalah bai'ah ni kena ada janji setia, kena ada. So telah saya berikan satu latar belakangnya kan, untuk kita faham kenapa Nabi buat begitu dalam konteks baginda pada masa itu dan bagaimana keperluannya pada masa kini. Saya rasa itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada hari ini. Yang kita bincangkan tadi, yang pertama konsep kebenaran. Konsep kebenaran dan Islam ni agama yang mendakwa, Islam agama yang benar, bukan berasaskan kepada emosi tetapi berasaskan kepada fakta dan bukti, yang menjadikan kita bukanlah agama yang ekstrim. Kalau tanpa ada alasan, tanpa bukti, itu betul boleh membawa kepada ganas, tapi tak, kita ada asas, kita ada bukti, orang tak boleh mendakwa kita satu agama yang ganas. Dan juga saya telah berikan ada 8 perkara tadi yang sebab manusia tak menerima, sebab manusia menolak, sebab manusia menentang kebenaran, antaranya jahil, sombong, larut dengan dunia, dengki, malas, kemudian apa lagi, jahil, adalah 7 perkara tadi yang telah saya sepangkai tadi. Mudah-mudahan memberikan ingatan untuk saya sendiri dan juga untuk tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.